Balik Pulau. Terima kasih Tan Sri. Di peringkat dasar ini saya ingin memaklumkan bahawa kita menjangkakan bahawa ekonomi di tahun hadapan agak tidak menentu. Jadi saya rasa adalah wajar untuk Menteri Pertanian terutamanya memberi penekanan terhadap mereka-mereka yang mencari sumber ekonomi daripada laut. Secara amnya Menteri rungutan yang kita terima daripada contohnya di balik pulau, iaitu daripada Teluk Bahang sampai ke Getak Sanggul dan Batu Maung sebagainya, ialah rata-rata hasil tangkapan makin kurang. Dan yang paling lebih parah lagi ialah apabila kemasukan kita panggil apa ni ya, bot-bot pukat-pukat tunda yang rata-rata apabila aduan dibuat dari segi penguasaan amat lemah sekali. Dan sehingga kan ingin saya katakan di sini kepada Menteri Pertanian secara dengan penuh yakin, ini kata nelayan di balik pulau, kalau mana-mana ahli politik boleh selesaikan masalah pukat tunda ni, ada peluang lah dapat undi banyak di kalangan orang nelayan. Jadi saya cakap terang kepada Menteri Pertanian, kalau mungkin nak dapat undi banyak kaum nelayan di balik pulau, tolong selesaikan. Dan saya rasa mereka mengatakan bahawa isu pukat tunda ni dah lama sangat, dah hampir kat 20 tahun. Buat aduan macam mana pun, penguasaan macam mana pun, bagi mereka seolah mereka pasrah. Jadi saya bagi peluang politik kepada Menteri Pertanian, mana tahu ada peluang boleh menang di balik pulau. Pertama, saya mengatakan isu pertama ni ekspor makan makin menurun. Pada tahun 2009 secara keseluruhan ekspor bahan makanan bagi tahun 2009 menunjukkan penurunan sebanyak 11.54% daripada tahun 2008. Peratus perubahan yang paling tinggi adalah daripada kumpulan daging dan sediaan daging sebanyak 14.06% dan sediaan gula dan madu sebanyak 13.57%. Manakala kumpulan bahan makanan untuk ternakan mengalami penurunan nilai ekspor paling tinggi, iaitu sebanyak 41.75% bagi tempoh tersebut. Selain itu, jumlah ekspor bagi sayur-sayuran menurun sebanyak 4.72% bagi tahun 2009 kepada 633.6 juta berbanding 665.0 juta pada tahun 2008. Persoalannya, Mak Menteri, mohon penjelasan peringkat dasar ini ialah apakah sebab kemerosotan ekspor makanan menjadi begitu drastik, iaitu 11.54% kurang lebih pada tahun 2009, dan adakah ianya disebabkan oleh prosedur pengeksportan yang leceh dan birokrasi sebelum itu ataupun sebab-sebab yang lain. Seterusnya, Yang Mak Menteri, mohon penjelasan peringkat dasar ialah berkaitan dengan sistem ICT Pharma. Pharma menjalinkan kerjasama dengan pihak swasta, antaranya dengan Multimedia Development Corporation (MDEC), Jabatan Pendaftaran Negara (JPN), untuk membangunkan beberapa sistem aplikasi seperti e-Pasar Tani @Pharma, e-Ladang Kontrak @Pharma, e-GBBS @Pharma, e-Pusat Operasi @Pharma, dan seterusnya, e-Geomis Pharma @Pharma. Semua sistem ini berperanan untuk menyimpan dan memproses profil peserta, misalnya sistem e-Pasar Tani @Pharma. Sehingga kini seramai 14,250 orang peserta pasar tani telah mendaftar melalui sistem ini. Antara maklumat yang boleh dicapai adalah maklumat profil peserta, lokasi pasar tani dan komoditi jualan serta maklumat jualan tahunan. Persoalannya, Mak Menteri, ialah apakah jumlah kos pembangunan serta tahap penggunaan sistem aplikasi di atas, dan adakah penggunaan aplikasi tersebut mampu dan telah meningkatkan penjualan hasil barangan petani tersebut. Pak Menteri, kerana perkara-perkara yang diperkenalkan itu amat canggih sifatnya, persoalannya adakah isu pokok mengenai penambahbaikan sektor pertanian ini berlaku. Seterusnya, Pak Menteri, mohon penjelasan juga mengenai isu terminal makanan negara, iaitu TEMAN. Terminal makanan negara TEMAN merupakan pembangunan prasarana pasaran moden yang menghubungkan rangkaian pengeluar dan pembekal kepada pengguna. TEMAN berperanan sebagai pusat pemborong hasil-hasil pertanian dan industri asas tani secara cekap dan berkesan. Ia juga berperanan sebagai pusat pengumpulan maklumat penentu kecekapan dan kesilapan makanan serta agro pelancongan. Pada masa yang sama, MOA
melalui Fama mensasarkan sekurang-kurangnya 30% penyertaan usahawan dan pemborong Bumiputera dalam sistem pemborongan dan pengedaran makanan di Teman. Bagi memastikan penyertaan pemborong Bumiputera di Teman, Fama menawarkan ruang niaga kepada pemborong-pemborong Bumiputera sedia ada. Peserta-peserta pasar tani yang berpotensi, persatuan-persatuan pengeluar Bumiputera, usahawan Dewan Perniagaan Melayu, Pertubuhan Peladang Kawasan, Pertubuhan Peladang Negeri, Persatuan Negeri Kebangsaan Nikmat, Persatuan Peladang Kebangsaan Nafas, syarikat-syarikat berkaitan kerajaan lain. Persoalannya Mak Menteri yang ingin saya mohon penjelasan peringkat dasar ini ialah apakah kadar penyertaan Bumiputera setakat ini dan apakah purata peningkatan pendapatan petani-petani yang menyertai program Teman ini? Boleh berilah kerana dengan Teman. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua dan terima kasih kepada Balik Pulau. Berkenaan dengan Teman ini sebenarnya memang ada terminal agrobisnes di kawasan Gopeng dengan pelaburan sebanyak 120 juta ringgit di atas tanah lebih kurang 25 hektar kalau tak silap saya. Dan saya pernah melawat kawasan tersebut 2 kali lah dan tengok nampak kosong saja. Hampir 70% daripada gerai-gerai di situ tertinggal kosong dan tidak sewa. Yang ada buat bisnes di situ pun tak dapat buat bisnes yang munasabah dan kebanyakan pengusaha-pengusaha di situ mengalami kerugian. Dan akhir-akhir ini saya dengar kebetulan Fama telah buat keputusan untuk memberikan tapak tersebut kepada Maidin untuk dijadikan sebuah hypermarket. Jadi ini jelas menunjukkan bahawa projek Teman tersebut di kawasan Gopeng telah gagal. Dan saya harap respon daripada Yang Berhormat Menteri. Sekian. Ya, terima kasih Gopeng. Sebenarnya isu persoalan Teman ini banyak kerana projeknya ada juga Teman Kelantan, Teman Perak dan macam-macam. Tapi persoalannya di sini ialah Mohd Menteri mohon penjelasan apakah pencapaian kedua-dua Teman pada tahun 2010 dan adakah kesemua sasaran tersebut iaitu kesiapan fizikal, tarikh beroperasi, jumlah pemborong dan turnovernya tercapai. Kerana jumlah yang terlibat di dalam inisiatif ini amat besar. Seterusnya Mohd Menteri di peringkat dasar ini saya mohon penjelasan iaitu berkaitan dengan inisiatif pembiayaan swasta PFI Teman. Persoalannya di sini, adakah projek tersebut melalui tender terbuka? Berapakah peratusan pelaburan tersebut datang daripada pihak swasta? Dan syarikat apakah yang terlibat? Selanjutnya Mohd Menteri, isu yang saya rasa penting dijelaskan di Dewan Yang Mulia ini ialah di peringkat dasar ini sebelum akta pindaan ini dibincangkan, iaitu berkaitan dengan Fama Corporation Sdn Bhd. Fama Corporation Sdn Bhd merupakan anak syarikat milik penuh Fama ditubuhkan di bawah akta syarikat 1995 dan sebagainya itu. Aktiviti-aktivitinya seperti yang kita semua maklum. Dalam tahun kewangan berakhir 31 Disember 2009 yang telah diaudit oleh juru audit Kamel Ibrahim & Co. Betulkan fakta ini kalau salah ya. Kumpulan Famaco telah mencapai perolehan berjumlah 12.158 juta berbanding dengan tahun 2008 iaitu 12.117 juta. Persoalannya, mengapakah prestasi kewangan Famaco tidak menunjukkan peningkatan ketara berbanding dengan tahun 2008? Memandangkan kerajaan baru melaksanakan strategic reform initiative. Sebenarnya reform ni juga ada dalam di peringkat Fama ini, SRI ini, yang antaranya untuk mengurangkan peranan dan intervensi kerajaan dalam sektor perniagaan. Adakah kerajaan bercadang juga untuk merombak Famaco supaya tidak bersaing dengan pengusaha-pengusaha swasta? Jadi di peringkat ini itu saja persoalan daripada Balik Pulau dan cumanya di peringkat mukadimah tadi saya dengan lagi sekali dengan tegas memohon penjelasan Menteri meyakinkan kenapa isu pukat tunda ini terutama melibatkan nelayan-nelayan kecil dari tidak dapat diselesaikan. Dan saya kebetulan berdialog dengan Persatuan Nelayan apek-apek di Balik Pulau tu mengatakan bahawa Yang Berhormat kenapa isu ini setiap kali dibangkitkan tidak dapat diselesaikan. Dan kami kalau menggunakan ruang
secara sendiri, maksudnya cuba menangkap, cuba membuat laporan sendiri, tetapi sebaliknya perkara tersebut menjadi isu yang lebih kritikal, kadang-kadang melibatkan isu jenayah, pergaduhan dan sebagainya. Dan saya sendiri pernah mengendalikan kes begitu, contohnya untuk rujukan di kawasan Pulau Betung, nelayan di Pulau Betung, ada kes bergaduh apabila mereka sendiri menangkap. Sehingga kan mereka mengatakan kalau kerajaan tak mampu, bagilah kami jadi rela laut, kami sendiri tangkap. Nah, tapi adakah itu jalan keluarnya? Kerana ia melibatkan soal keselamatan. Jadi saya rasa mohon satu komitmen yang kuat daripada menteri, kerana di kala ekonomi yang tidak menentu, kadang-kadang laut menjadi ruang kepada mereka-mereka yang kita kata kurang berkemampuan, kerana di situ sekurang-kurangnya ada rezeki. Tetapi aduannya hari ini hasil tangkapan pun amat kurang. Jadi mohon Menteri untuk memberi penjelasan pada tersebut.